Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof bersama anda dalam agenda awani dan fokus kami masih lagi terarah kepada bencana banjir yang berlaku di 5 buah negeri, tetapi yang paling teruk terkesan pada ketika ini ialah di Kelantan dan juga di Terengganu. Puluhan ribu mangsa kini berada di ribuan PPS khususnya di kedua-dua buah negeri itu. Bagaimana kita memahami keadaan sebenar di kawasan-kawasan yang teruk terjejas? Pak Azam, Nur Azam bersama dengan saya, Pak Azam, ataupun saya mesti memanggil Pak Azam, tapi beliau ialah Nur Azam Abdul Samad dari Mercy Malaysia bersama kita pada malam ini. Pak Azam, kalau kita melihat kepada situasi banjir khususnya di Kelantan dan juga di Terengganu, angka itu cukup ramai sekali. Tetapi bagaimana realiti sebenar berdasarkan dapatan dan juga informasi yang diberikan oleh sukarelawan Mercy, khususnya apabila melihat keadaan semasa banjir di kedua-dua buah negeri ini? Okey, terima kasih Zul. Sebagaimana yang kita tahu, memang buat masa sekarang ni jumlah yang mangsa yang berada di PPS di seluruh negara sudah melebihi lebih daripada 50,000 mangsa, dan dikatakan lebih daripada 15,000 keluarga lah yang berada di PPS di seluruh negara di 4 buah negeri, dan yang banyaknya di Kelantan dan di Terengganu lah. So daripada jumlah yang kita dapat daripada maklumat rasmi ini, kita juga memang berada di lapangan di Kelantan dan di Terengganu, termasuklah di Pahang, yang mana buat masa sekarang ni tim yang Mercy Malaysia yang berada di Tumpat memang ada penurunan dari segi jumlah mangsa yang berada di sekolah dan sudah mula berkurangan, tetapi kita juga melihat ada beberapa kawasan, ada beberapa sekolah di mana ada pemangsa yang baru sampai. Mungkin mereka baru sampai daripada kawasan yang agak pendalaman ataupun akibat daripada beberapa beting pasir yang pecah yang menyebabkan aliran air ni dah masuk pula ke kampung mereka. So ini juga harus kita kenal pasti jumlah mereka yang akan berada, tak tahu berapa lama yang akan mereka berada di pusat pembinaan sementara ni. Dan kalau kita tengok dari segi keperluan bantuan yang patut segerakan atau diselaraskan, selain daripada keperluan-keperluan yang memang asas yang diberikan, saya rasa maklumat-maklumat yang berkaitan dengan berapa ramai mangsa yang mungkin boleh balik secepatnya ataupun mereka terpaksa tinggal sementara di pusat pembinaan sementara ini, untuk kita kenal pasti dengan lebih detail apakah jumlah kurang upaya, berapa jumlah pesakit yang terlantar, berapa jumlah kanak-kanak yang tinggal, supaya kita dapat detail perincian supaya bantuan ni boleh dibagi dengan lebih tepat. Kerana kita dah mula ada penyelarasan yang baik yang saya nampak tahun ni. So mudah-mudahan penyelarasan ni boleh kita teruskanlah daripada maklumat-maklumat awal yang kita dapat daripada NADMA dan daripada PKOB daerah dan negeri. Apa persediaan kita untuk hari-hari yang mendatang? Kerana kita melihat kepada data saintifik yang dikeluarkan oleh ramalan oleh pihak Met Malaysia contohnya, dan akan diramalkan berlaku hujan lebat yang berpanjangan, dan ini memungkinkan risiko bencana banjir ini berterusan untuk beberapa hari yang akan datang. Justru sebarang tindakan yang dilakukan oleh pihak kerajaan dan juga pihak NGO di pusat-pusat pemindahan sementara ini juga perlu berdasarkan kepada ramalan dan juga data-data yang diberikan oleh agensi-agensi yang berkaitan. Bagaimana persediaan kita dan juga kita meramalkan gerak kerja di bawah sana, Pak Azam? Adakah mereka yang rumah sudah surut air tapi mungkin perlu bersedia dengan risiko-risiko munculnya gelombang yang seterusnya, ataupun bagaimana? Okey, saya rasa sangat penting seluruh rakyat Malaysia, termasuklah mereka yang tinggal di kawasan-kawasan rentan atau kawasan-kawasan rawan bencana ni, yang biasanya tenggelam air ataupun memang berisiko tinggal di kawasan tebing bukit yang mungkin ada potensi untuk tanah runtuh dan sebagainya, untuk memahami di manakah kawasan selamat atau laluan evakuasi yang mereka patut berada untuk secepatnya untuk mereka menyelamatkan diri. Ini yang pertama, maknanya nyawa adalah prioriti utama. So selepas daripada itu, kesiapsiagaan yang boleh kita lakukan adalah kita seharusnya mengikuti secara langsung pemberitahuan terutama daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, seluruh maklumat yang berkaitan dengan sama ada dia di peringkat waspada, bahaya maupun dah masuk ke peringkat yang
mereka seharusnya berpindah. Maknanya bila sebut pasal amaran ni, dia daripada kuning, dia ada jingga dan juga merah. So sepatutnya peta-peta yang dah dikeluarkan setiap hari, maknanya Jabatan Meteorologi dah mengeluarkan amaran ni supaya kita bersiap siaga dan bertindak mengikut kita punya kemampuan lah. Dan yang mana kita tahu mereka yang tinggal di kawasan-kawasan yang memang biasa ditenggelami air, sepatutnya mereka ni dah ada persediaan awal, baik dari segi beg siaganya, baik dari segi kenderaan yang seharusnya diletak di mana. Pasal kenderaan, kalau kita lihat semasa pengalaman di Langat tahun lalu, jumlah kenderaan yang musnah ni, yang rosak, yang tenggelam ni lebih banyak daripada jumlah masyarakat yang terkesan. Ini membuktikan bahawa maknanya orang tahu dekat mana mereka nak lari selamatkan diri, tapi kenderaan mereka tak dapat nak bawa bersama. Ni contohlah, dan ini akan menyebabkan kerugian yang berganda lah kepada, dah hilang segala isi rumah kerana pada peristiwa di Hulu Langat tu memang airnya dengan ketinggian 3 meter masuk ke dalam rumah, makna seluruh isi rumah habis. So perkara macam ni, kesiapsiagaan ni dah boleh dilakukan sekarang. Cuma bagi mereka yang sekarang ni masih lagi berada di PPS dan juga mereka yang mungkin ada ruang untuk balik mengemas rumah dan sebagainya, mereka juga harus mengikuti seluruh ramalan dan juga bentuk maklumat yang diselaraskan dengan baik sekarang ni, supaya kita sentiasa berwaspada dan mempunyai langkah-langkah tindakan yang boleh kita lakukan di peringkat komuniti itu sendiri. Selain daripada, saya rasa NGO yang buat masa sekarang di bawah kerjasama ataupun di bawah koordinasi dengan rakan NADMA, memang kita sudah pun berada di Pusat Kawalan Bencana Negara beberapa hari yang lalu untuk menerima maklumat secara langsung. Contohnya kita dapat mendengarkan maklumat daripada JKR yang mengatakan berapa banyak jalan yang terkesan, berapa jalan negeri, berapa jalan jalan yang memang tidak boleh dilalui, termasuklah cerun yang runtuh dan sebagainya. Ini perkara ni saya rasa sangat penting, kerana yang nak memberi bantuan kena tahu juga perhubungan untuk mereka menyelaraskan bantuan dan fokus atau prioriti di mana mereka boleh bantu sebaiknya, kerana mungkin daripada situlah terdapat kelompongan atau gap-gap yang memang buat masa sekarang terus kita dah tahu dekat mana yang masih memerlukan bantuan. So ini antara dua lah, maknanya antara mereka yang nak membantu dan juga masyarakat sepatutnya sudah mempunyai langkah-langkah persediaan dalam menghadapi beberapa minggu ke depan ni, yang mana kita masih tahu luruan hujan monsun ni akan berterusan sampai ke hujung tahun ni lah. Pak Azam menyebut mengenai bagaimana keselarasan dilakukan antara NGO dan juga pihak berkuasa. Saya menemubual Dato' Armizan Muhammad Ali, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah Sarawak dan juga tugas-tugas khas. Beliau berkata betapa pentingnya informasi dan juga maklumat diraih juga daripada pihak NGO untuk membantu pihak berkuasa di peringkat NADMA dan juga di MKN, dan begitu juga sebaliknya. Bagaimana ini satu perubahan dan juga sinergi yang sangat diperlukan pada ketika ini. Bukanlah kita mahu membandingkan dengan sebelum ini, tetapi apa yang kita dapat harapkan dengan sinergi seperti ini dapat memudahkan penyelarasan, dapat mengelakkan masalah-masalah lambakan bantuan, dapat mengelakkan ada mereka yang tercicir, dan juga bantuan-bantuan dapat diberikan kepada golongan sasar yang memerlukan. Apa yang berlaku di setiap hari di peringkat Pusat Kawalan Bencana, di peringkat persekutuan tu, Pak Azam, kalau dapat dikongsikan sedikit. Okey, baik. Alhamdulillah, saya rasa melalui tahun ni kita dah ada mesyuarat koordinasi yang dibuat di peringkat agensi khusus dengan PKOB di daerah, yang mana menyalurkan seluruh maklumat yang terkini pada jam 11 pagi lah setiap hari. So NGO dipanggil untuk turut bersama dalam mesyuarat koordinasi tersebut, dan daripada sini seluruh maklumat yang terkini akan diberitahu, dan kami juga akan bersama-sama melakukan mesyuarat koordinasi sekiranya memang ada bantuan-bantuan ataupun kita ada tim yang sudah berada pun baik di Kelantan maupun di Terengganu, di daerah-daerah yang disebutkan secara khusus untuk kita fokuskan kerja-kerja bantuan tersebut. Itu saya rasa sangat penting lah. Dan saya rasa objektif utama juga mesyuarat koordinasi yang dibuat bersama NGO ni adalah khusus untuk menyelaras maklumat secepatnya. Dan alhamdulillah saya rasa
dia sangat berjayalah untuk tahun ni kita dah berjaya melakukannya. Dan saya juga menyarankan sekiranya selepas ni kita boleh menekankan lebih sedikit lagi, yang mana penyelarasan bukan sekadar kita buat di peringkat pusat bersama rakan ATMA, tetapi rakan-rakan ATMA ni juga boleh dibuat secara bersama koordinasinya di peringkat negeri. Maknanya semua yang berada, yang berbincang macam misalnya di Pusat Kawalan Bencana Negara ni, boleh juga dibuat di peringkat negeri, kerana di peringkat negeri inilah tapak sebenarnya ataupun maklumat sebenarnya yang akan diberitahu daripada awal. Kerana daripada situ, setiap NGO ni kebiasaannya mereka akan terjun terus ke lapangan dan menyelaras bantuan maupun maklumat dalam masa serentak. Kerana waktu mereka memberi bantuan, mereka boleh update maklumat terkini. Apa situasi? Contohnya, kita mendapat tahu jumlah ada 300 keluarga yang berpindah ke pusat pemindahan sementara. Tetapi siapa yang pergi ke lapangan, dia akan nampak tahap kemusnahan rumah, tahap kerosakan kenderaan, tahap kerosakan infrastruktur jalan raya maupun klinik kesihatan, sekolah dan sebagainya. Semua ni cuma boleh dilihat di lapangan. Dan kerana NGO memang banyak turun sendiri ke padang, maklumat-maklumat ni yang sepatutnya kita boleh kongsikan bersama untuk memperincikan lagi apakah keperluan di fasa seterusnya. Kerana kita masuk fasa kecemasan ni biasa kita panggil fasa pertama. So fasa pemulihan awal atau early recovery adalah fasa kedua. Di masa fasa kedua ni contohnya daripada makanan yang kita bagi sekarang ni lebih kepada ready to eat makanan, ready to eat meal. Masuk fasa kedua kita dah boleh bagi bakul makanan. Maknanya beras yang boleh dah dimasak. So dia memang ada fasa-fasa tertentu, dan data ni, maklumat ni perlu diselaraskan mengikut perkembangan masa. Maksudnya kita tidak boleh senang, okey kita dah ada strategi ni, kita duduk saja di pusat dan nanti kita boleh monitor daripada pusat. Dia sebaiknya kita dah mula masuk juga dengan PKOB, di mana rakan ATMA ni boleh juga adakan mesyuarat koordinasi bersama di PKOB. Boleh tetapkan masa, boleh tetapkan di mana. So mudah-mudahan rakan ATMA daripada NGO boleh turut serta untuk membantu dan untuk menyelaraskan bantuan ini dengan lebih baik. Pak Azam, mungkin kita melihat kepada angka mereka yang terjejas akibat banjir ini begitu besar, lebih 50,000 mangsa buat setakat ini. Tapi dalam masa yang sama, ramai juga yang melihat bagaimana musibah ini dibandingkan dengan bencana Bah Kuning 2014 contohnya, ataupun bencana banjir yang berlaku di beberapa buah negeri pada tahun lepas. Selut dan juga lumpurnya itu begitu tebal sekali. Justru bagaimana kita memahami situasi khususnya di Terengganu dan juga di Kelantan, kerana kadang-kadang tidak wajar nombor mangsa, angka mangsa itu memberikan justifikasi kepada bencana itu sebenar. Bagaimana situasi sebenarnya Pak Azam banjir pada kali ini, skala musibah itu bagaimana? Okey, kalau kita tengok kepada tahap ataupun kemusnahan ataupun kerosakan pada setiap keluarga, bagi mereka nilainya sama. Maknanya kalau mereka kehilangan rumah mereka yang ada di Besut, tak silap saya, rumah mereka hilang secara total, mereka tak kiralah jumlahnya 15,000 ke, 50,000 ke, 500,000 ke, bagi dia tetap kehilangan satu rumah secara total. Tetapi bila kita tengok secara keseluruhan, ini adalah bagi kita menyusun strategi bagaimana kita boleh memperuntukkan untuk bantuan di negeri Kelantan, misalnya di kawasan yang paling teruk terjejas, katakanlah di kawasan Tumpat misalnya. So di sini terdapat beberapa keluarga yang memerlukan bantuan. Kerana daripada situ bantuan-bantuan ini boleh diselaraskan mengikut pada fasa yang saya sebutkan tadi. Kerana kalau kita tengok tahap magnitude bencana semasa di Langat dan juga di Terengganu dan di Kelantan sekarang mungkin agak berbeza. Ini masih lagi mungkin di peringkat permulaan, peringkat awal, yang mana jumlah masih kita nampak 50,000 dah cukup ramai, tapi kita boleh anggap kalau untuk sebuah negeri 25,000 masih terkawal. Berbanding dengan kalau di masa 2014 dulu, jumlah dikatakan lebih daripada 250,000, yang ada yang mengatakan dah mencapai dekat 300,000 yang mereka yang pergi ke pusat pemindahan sementara. Dan waktu tu pusat pemindahan sementara yang boleh masuk cuma 300 orang,
dah ada dekat 5,000 orang. Di situ kita boleh nampak magnitude bagaimana tahap pemusnahan dan kerosakan yang menyebabkan perlunya ada bantuan yang diselaraskan dengan lebih cepat dan pantas, dan termasuklah dengan lebih baik khusus untuk memastikan mereka yang tinggal di pusat-pusat pendidikan sementara ni mendapat keselesaan dan juga boleh meneruskan kehidupan mereka sementara nak menunggu hujan tu surut dan sebagainya. Realiti sebenar kepayahan akibat banjir apabila mangsa-mangsa banjir ini pulang ke rumah masing-masing. Satu dengan rumah yang musnah, kemusnahan harta benda, tapi dalam masa yang sama juga dengan risiko penyakit berjangkit bawaan air dan juga hal-hal yang berkaitan dengan psikologi dan sebagainya. Justru bagaimana kita, kalau kita bercerita mengenai memberi bantuan, NGO mudah untuk mengorganisasikan bantuan bekalan makanan. Tetapi banjir juga, bencana juga memerlukan koordinasi bantuan daripada segi sudut kepakaran dan sebagainya. Sejauh mana NGO kita bergerak dengan secara aktif dan juga proaktif ke arah itu, dan juga bagaimana pada masa ini kita boleh bersiap sedia dan juga mempergiatkan lagi keselarasan itu? Yep. So saya rasa sangat penting, tu yang saya sebut daripada awal tadi. Sebenarnya NGO yang memang kebanyakan NGO berada di pusat di Kuala Lumpur. Dan NGO yang memang sudah ada pun di lapangan ataupun di peringkat negeri. Contohnya, kalau Mercy Malaysia sendiri, kita mempunyai jaringan kerjasama yang cukup baik dengan Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Kerai, contohnya. So, mana daripada situ, selain daripada kami meneruskan program-program macam yang ada sekarang, katalah program bekalan air bersih dan seterusnya, kalau ada program-program yang berkaitan dengan COVID dan sebagainya, kita sudah ada jaringan yang memudah cara kita bagaimana nak melihat selepas ni. Kerana setiap perbincangan yang dibuat berkaitan dengan kesihatan harus mempunyai izin daripada Pusat Kesihatan Daerah. Tak kiralah dari segi nak membuat mobile klinik maupun nak buat pelayanan klinik statik ataupun nak memberikan bantuan-bantuan yang berkaitan dengan psikososial dan sebagainya, sepatutnya sudah ada kerjasama daripada awal supaya sekiranya berlaku bencana besar ataupun keadaan yang tidak menentu nanti, lebih mudah dan lebih cepat komunikasi dapat diadakan dengan pihak-pihak yang berkenaan. Apa yang boleh dilakukan oleh masyarakat yang ingin membantu dan juga persediaan mereka? Satu ialah mereka ingin membantu mereka yang terjejas sakit banjir. Buat setakat ini, apa yang mereka boleh lakukan, Pak Azam, supaya kita tidak membantu sembrono dan juga tidak menyebabkan adanya lambatkan bantuan dan sebagainya? Apa koordinasi yang perlu dilakukan sebagai individu masyarakat yang ingin membantu? Okey, saya rasa semua yang berniat baik untuk membantu sepatutnya kalau dah memang tahu saluran mana yang boleh mereka berikan, mereka dah tahu pun mana tempat yang mereka sepatut selaraskan lah. Maknanya kalau mereka nak bagi kepada NGO A atau NGO B ataupun bagi kepada tabung A dan tabung B, mereka dah boleh membuat sedemikian kerana dari segi keperluan bantuan memang sangat penting benda ni dibuat lebih awal. Maknanya persediaan dari segi bantuan-bantuan yang nak diberikan ni, mereka yang membantu dah ada pun dia punya saluran, tak kiralah dari segi nak berbentuk kluster yang kita akan sebut kluster makanan, kluster bukan makanan, nak beli selimut, toto, tikar dan sebagainya, termasuklah keperluan bekalan air nanti, air bersih, nak beli mineral water. So semua ni memang diperlukan di lapangan. Cuma kita perlu tahu di mana yang lebih memerlukan dan di manakah tempat yang sepatutnya sewajarnya kita berikan. Kerana kalau kita tengok sendiri, macam Mercy Malaysia sendiri, kami bekerjasama dengan contohnya APM. So APM selaku sekretariat NADMA di lapangan di daerah, mereka sendiri mempunyai tenaga kerja atau tenaga sukarelawan yang boleh dihantar untuk menyampaikan terus barang-barang ni, dan mereka lebih tahu lokasi-lokasi mana dan mereka mempunyai kenderaan yang selayaknya lah untuk sampai ke kawasan pedalaman. Dan ini juga sangat penting kerana kita tidak mahu ada tumpang tindih makanan, contohnya beras, macam kita selalu cerita, dan dia bukan berlaku di semasa banjir 2014 saja, dia berlaku juga berulang kali 2018, 2019, memang berulang kali. Dan bantuan beras ni orang boleh dapat nanti satu keluarga boleh dapat lebih daripada 10. Sepatutnya kita kena sebut tadi, sekiranya seluruh badan yang ingin membantu ini berkoordinasi dengan baik dengan pejabat
koordinasi operasi bencana banjir di lokasi. Mereka inilah yang lebih tahu berapa barang-barang yang dah diselaraskan ke tempat dan mana kawasan-kawasan yang masih belum dapat lagi. Terutama saya rasa masuk fasa kedua nanti, semasa fasa pemulihan awal, sepatutnya perkara ni yang lebih penting untuk diselaraskan kerana ada sebahagian mereka yang dah buat pengumpulan dana, dan dana ni nanti akan terfokus kepada fasa kedua. Tetapi mereka tidak mempunyai data di fasa kedua kerana kebanyakan keluarga dah pulang daripada PPS dan nak mencari, mereka cuma akan dapat daripada ketua kampung ataupun pejabat daerah dan pegawai daerah. Dan daripada sinilah yang saya masukkan tadi, sekiranya NGO yang masuk turun ke lapangan boleh memperincikan lebih detail lagi senarai-senarai penerima bantuan ini, mereka bolehlah meletakkan contohnya yang saya sebut tadi, asnaf, golongan kurang upaya, ibu tunggal, golongan kanak-kanak dan juga pesakit lantan sebagainya. Dan inilah sebenarnya yang tidak ada termasuk, maknanya kalau bantuan dana kerajaan pun akan bagi okey 500 misalnya satu keluarga, tak kira rumah tu hilang seluruh harta benda ke ataupun cuma naik air satu kaki saja, so tak nampak. Tapi bila kita dah turun ke lapangan, baru kita nampak apa sebenarnya keperluan yang ada, yang diperlukan. Pak Azam banyak dan Mercy Malaysia banyak melakukan program-program bersama dengan komuniti. Ini sejak sebelum lagi. Saya pernah mengikuti Pak Azam bersama dengan mangsa-mangsa banjir di Kuala Krai pada tahun 2014 ketika dahulu. Dan bagaimana matlamat utama Mercy ialah bukan sahaja memberikan bantuan kepada mereka, tapi memberikan hak upaya untuk mereka dapat menyelamatkan diri dan juga dapat membantu komuniti. Apa khabar mereka sekarang ini Pak Azam apabila banjir berlaku besar seperti ini? Dan juga bagaimana kita melihat ada tak perubahan sikap dan juga kepakaran yang mereka miliki di peringkat komuniti untuk sama-sama menyelamatkan dan juga membantu orang kampung, sanak saudara dan sebagainya. Di mana mereka sekarang Pak Azam, kalau dapat dikongsikan cerita? Okey, alhamdulillah saya pun sempat juga pergi ke Kuala Krai baru-baru ni, dan saya sendiri dapat meninjau lah kawasan-kawasan yang sebelum ni memang kita berada dekat sana lebih setahun. Maknanya saya masih nampak juga ada bot sumbangan Mercy memang duduk dalam position yang tempat yang tinggi. Sekiranya kawasan itu banjir, masyarakat akan berkumpul di tempat itu dan mungkin akan melakukan penyelamatan daripada situ. Dan mungkin juga dari segi struktur organisasi yang pernah kita sarankan dahulu, bagaimana struktur organisasi pengurusan banjir, mana mereka ada AJK makanan, AJK khusus untuk pusat pendanaan sementara, AJK berkaitan dengan logistik, AJK keselamatan sebagainya. Sepatutnya perkara ni dia berterusan. Maknanya kita dah setkan satu tanda aras, inilah benda yang baik untuk masyarakat ada, dan sistem ni harus boleh dijalankan bukan cuma selepas daripada 2014 saja, 2015. Sepatutnya dah berterusan. Kerana kepimpinan tu sangat penting. Gabungan masyarakat yang ingin berpartisipasi, kerana dalam hal komuniti ni mereka tidak ada yang berbayar, mereka semua volunteer, sukarelawan. So kita juga nak melihat setiap perkara yang diasaskan dari segi kecepatan masa mereka harus nak balas, lepas tu dari segi ketangkasan menggunakan kawasan-kawasan yang mana mereka patut berpindah, kerana di kawasan Kampung Bekuk dan Kampung Tualang ni mereka tidak ada sekolah yang dekat, so mereka kena lari ke kawasan lapang di kawasan berbukit. So di sini sebenarnya memang kita ada bekalkan kemah dan sebagainya lah, tapi mereka sendiri yang lebih tahu bagaimana dan bila sepatutnya mereka merancang untuk evacuate daripada rumah mereka, dan apa pula mereka yang tindakan seterusnya, bagaimana dapatkan bantuan daripada pihak berkuasa dan sebagainya. So perkara ni adalah perkara yang berkaitan dengan pada setiap masyarakat yang patut ada pada kawasan-kawasan yang selalu berisiko banjir, dan ini kita tidak pernah putus. InsyaAllah kita masih berterusan lah melakukan program community based disaster risk management ni untuk kampung-kampung yang masih belum melalui program sebegini, dan target kita adalah untuk memastikan budaya kesiapsiagaan ni ataupun persediaan banjir ni ada pada seluruh rakyat Malaysia. Dan inilah antara kunci utama lah yang kita harapkan, kerana kita tidak boleh berada pada masa yang kecemasan yang kita sebut sangat penting tu, kerana komuniti lah first responder. Sekiranya mereka mempunyai langkah-langkah tindakan yang pantas, yang baik untuk masyarakat, di sinilah sebenarnya kita dapat menyelamatkan perkara utama, iaitu menyelamatkan nyawa masyarakat itu sendiri.
Harapnya nanti kita dapat bersama dengan mereka, kita dapat temu bola mereka juga nanti Pak Azam, kerana cerita rakyat mereka yang terkesan akibat banjir, tapi mereka yang resilient ini juga perlu dikongsikan supaya dapat dijadikan aktibar dan juga manual untuk keseluruhan masyarakat dan juga komuniti. Terima kasih Pak Azam kerana sudi bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Selamat maju jaya semua, harapnya semuanya berjalan dengan lancar perancangan untuk membantu dan juga menguruskan bencana ini. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Terima kasih kepada anda menonton. Ada cadangan, ada pandangan, teruskan bersama kami di platform digital kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti.